الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, syukur alhamdulillah dengan izin dan inayah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat menyambung balik pusingan ataupun giliran usrah masjid yang kita pilih pada malam ini, Masjid Syahrani. Mudah-mudahan apa yang saya akan kongsikan pada malam ini ada manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan yang mendengar hadis yang akan saya baca pada malam ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. Hadis rawahu, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Syekh Shu'aib Al-Arnaud, sanadnya sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani di dalam kitabnya Sunan Abu Dawud, dan kata Syekh Shu'aib Al-Arnaud, sanad hadis ini sahih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kita tahu Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha wa an abiha. Allah meradai dia dan Allah redha kepada bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Aisyah radhiyallahu anha, dia meriwayatkan, kata dia, qalat, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ini maksudnya Rasulullah itu senantiasa berkeadaan seperti itu. Kana adalah dia. Adalah dia ni maksudnya Rasulullah itu tabiatnya begitu. Sifatnya, kelakuannya begitulah. Maknanya kebiasaan dia. Normally-nya dia macam tu. Apa yang kebiasaannya itu? Yastahibbu, dia menyukai al-jawami' min ad-du'a. Nabi ni dia suka bila berdoa, doa dia ringkas. Jawami', nanti kita akan tengok apa yang disebut oleh syurrah. Syurrah ialah para pensyarah hadis.
syarih yang menghuraikan hadis ni, apa dia kata maksud jawami'? Jawami' ialah suatu doa yang ringkas, pendek tetapi padat. Itu maksud jawami'. Dia menghimpunkan segala makna pada satu perkataan. Dia mengumpulkan segala maksud, hajat, keinginan, keperluan pada satu perkataan. Dia tak perlu nak karang ayat yang panjang, tak perlu nak menyusun kata-kata yang banyak, tetapi hanya dengan mengungkapkan satu patah perkataan tetapi telah merangkumi di dalam perkataan itu puluhan hajat dan makna. Itu dia panggil jawami' ad-du'a. Pendek tapi padat. Sebab itu bila kita tengok doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang ma'thurat. Tuan-tuan pernah dengar perkataan al-ma'thurat? Al-ma'thurat artinya doa yang sabit, warid daripada Nabi. Itu dia panggil al-ma'thurat. Mungkin kita pernah dengar ada satu buku, ada jual di kedai-kedai tu, Al-Ma'thurat. Buku tu popular lah. Kalau dulu di sekolah ke di pusat-pusat pengajian, memang kita akan baca Al-Ma'thurat tu pagi dan petang. Buku tu dikarang oleh Syekh Al-Imam Hasan Al-Banna. Mungkin kita pernah dengar nama Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna yang kita duk dengar tu Albani, yang tu lain, yang tu tokoh hadis. Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Al-Albani, dia merujuk kepada negara kelahiran dia, Albania. Dia bukan orang Arab, dia orang Albania. Dah bisa dengar Albani? Kan? Al-Albani. Yang ni Al-Banna. Hasan Al-Banna. Tokoh besar. Orang Mesir. Dia ialah pengasas kepada gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimin. Ikhwanul Muslimin. Gerakan Ikhwanul Muslimin ni kalau di Mesir dianggap gerakan berhaluan kiri lah. Antara tokoh besar Ikhwanul Muslimin yang mungkin kita kenal, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Atau mungkin tuan-tuan juga pernah dengar, ini Ikhwan ni, golongan Ikhwan. Al-Imam Syekh Syekh Sabi Fiqhus Sunnah. Al-Banna telah minta Syekh Sabi untuk tulis satu kitab rentas mazhab. Pasal itu nama kitab dia Fiqhus Sunnah. Fiqh berdasarkan hadis. Yang diajar di negeri Perlis ni, Syekh Sabi itu rahimahullah, dia menulis Fiqhus Sunnah tu atas permintaan Al-Banna untuk nak menyatukan orang Islam ni lah. Dan kalau tuan-tuan bisa dengar juga, Presiden Mesir Mursi, ini juga daripada Ikhwanul Muslimin. Gerakan ni Ikhwanul Muslimin ni satu dunia lah. Tapi gerakan ini bagi sebahagian barat dia anggap gerakan yang ekstrim lah, Ikhwanul Muslimin ni. Kan? Tak apa. Kalau tuan-tuan juga pernah dengar nama Syekh Qutb yang menulis tafsir Fi Zilalil Quran. Hebatnya Syekh Qutb ni, kita mungkin pernah dengar Hamka. Hamka menulis tafsir Al-Azhar di dalam penjara. Syekh Qutb rahimahullah digantung. Siapa gantung dia? Dia mati di tali gantung. Yang menggantung dia adalah Jamal Abdul Nasir.
Jamal Abdul Nasir, Presiden Mesir ketika itu, telah gantung dia. Panjang cerita ikhwan ni. Syekh Qutb rahimahullah antara tokoh ikhwan yang menulis kitab tafsir Fi Zilalil Quran yang telah diterjemahkan oleh Yapim, kalau tak silap saya, yang bermaksud di bawah lembayung Al-Quran. Dia menulis ketika dia berada di dalam penjara. Ini antara tokoh-tokoh besar lah dalam gerakan ikhwan. Saya nak ceritanya Al-Ma'thurat tu. Al-Ma'thurat ialah himpunan doa-doa yang dipetik, diambil, dinukilkan daripada doa-doa Nabi. Itu dia panggil Al-Ma'thurat. Maksudnya doa itu diambil langsung daripada hadis. Cuma di dalam buku Al-Ma'thurat itu adalah satu dua doa zikir yang tak ada dalam hadis. Jadi bukan semua doa dalam tu sahih. Ada doa yang Nabi tak baca pun dia masukkan dalam tu. Tapi kita nak sebut kat tuan-tuan, doa boleh direka. Doa tuan-tuan boleh karang sendiri. Tuan-tuan boleh tulis sendiri. Doa. Kalau doa tu tak ada dalam hadis, doa tu tak ada dalam Quran, tuan-tuan tulis, tuan-tuan karang, tuan-tuan nak baca, adakah dia bercanggah dengan syariat? Tak dibolehkan. Kerana ada benda yang mungkin Quran tak sebut, hadis tak sebut, tapi kita ada hajat, kita boleh sebut. Tuan-tuan masuk minta satu kerja, tuan-tuan doa, ya Allah, bagilah projek ni dapat kat saya. Kawan kita dengar, dia ada dalam Sahih Bukhari ya. Tu maksud saya. Doa sempadannya luas. Selagi mana doa itu tidak mengandungi perkara yang haram, doa itu tidak memaksudkan kepada perbuatan yang memutuskan silaturrahim, doa itu tidak mengandungi perbuatan khurafat dan syirik, maka doa itu adalah doa yang dibenarkan untuk kita baca. Lepas itu doa ni kalau tuan-tuan nak karang, terpulanglah berdasarkan hajat. Cuma, dan banyak tokoh-tokoh ilmuwan yang tulis kitab menghimpunkan hadis-hadis Nabi yang cerita tentang doa. Antaranya yang terkenal Al-Adhkar yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Adhkar. Ini Al-Adhkar tu ialah zikir-zikir, doa-doa yang Imam Nawawi ni kita hanya dengar dia dalam mungkin hadis 40 Nawawi, Riyadhus Salihin Nawawi ni dia tulis banyak. Antaranya Al-Adhkar. Dan telah diterjemahkan. Tuan-tuan boleh ambil, boleh beli. Dalam tu semua doa-doa yang dia ambil daripada Quran dan hadis. Al-Adhkar oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan kalau tuan-tuan nak cari yang kecil sikit, yang mudah sikit dan yang lebih orang kata apa, selamat, tuan-tuan mungkin boleh dapatkan Hisnul Muslim. Hisnul Muslim yang telah diterjemahkan setakat yang saya jumpa dalam bahasa Melayu yang ringkas, yang mudah, yang terbaik, yang telah diterjemahkan dan dihuraikan sedikit secara ringkas oleh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Dia ada terjemah bagus. Hisnul Muslim, perisai Muslim. Yang ni bagus ya. Sebab doa-doa dalam tu semua ada dalam Quran, ada dalam hadis. Siapa yang tulis Hisnul Muslim ni? Fadilatul Syekh Dr. Sa'id Wah Al-Qahtani. Dia telah karang satu buku nama Hisnul Muslim, himpun dalam tu hadis-hadis Nabi, doa Nabi, zikir Nabi, wirid Nabi. Jadi kita baca. Tak payahlah kita duk pergi cari mana halatah, ratib ni, zikir ni. Kan? Kalau tuan-tuan pergi ke benda ni, kita dah sebut lama dah, banyak kali kita sebut. Sebahagian masjid atau sebahagian tempat dia ada satu buku Majmu'atus Syarif, buku kecil tu.
Majmu'atul Syarif. Dalam tu orang-orang Melayu, orang tua-tua, tok saya pun duk baca lah buku tu, Majmu'atul Syarif tu. Dia beli, duk baca. Dalam tu ada doa Ukashah, ada doa Haikal. Tu dalam Majmu'atul Syarif tu saya baca sendiri. Ambil duk tengok, dia tulis Jawi. Dia tulis Jawi. Salah satu doa Akashah ke doa Haikal, atau dia punya fadilat dia hebat. Ada, dia tulis dalam tulisan Jawi. Dia kata siapa yang menyimpan, dia tulis tu, siapa yang baca ke tak baca ke, yang menyimpan doa ini di dalam rumah tak terbakar. Tu sekarang. Tuan-tuan, kita simpan Quran dalam rumah pun terbakar. Simpan buku doa tu tak terbakar. Sakan daripada Quran. Siapa yang simpan dalam rumah tak terbakar, siapa yang simpan dalam kapal tak tenggelam. Tu yang kata doa Haikal ke doa Akashah, salah satu lah. Tapi saya nak habang, doa ni dikatakan dibawa mai oleh Jibril, doa ni palsu. Dia punya konten dia berbahaya. So sebab itu kalau siapa-siapa doa amal Majmu'atul Syarif boleh tinggalkan, berpindahlah kepada buku-buku yang saya sebut tadi ni, yang lebih selamat dan lebih sahih. Baik. Aisyah radhiyallahu anha dia sebut, dia kata apa? Dia kata yastahibbu al-jawami' min ad-du'a. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda berdoa, baginda suka doa yang ringkas. Sebab itu saya kata tadi doa-doa Nabi pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nak naik kenderaan, subhanalladzi sakhkhara lana hadha. Nak masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wa, semua pendek, ringkas. Nak masuk masjid, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nak keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Panjang sikit pun adalah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, adilla au udalla adalah. Tapi doa-doa Nabi ni tak panjang. Pasal Aisyah kata yastahibbu al-jawami' min ad-du'a. Dia pendek. Dia suka yang ringkas. Wa yad'u ma siwa dhalik, dan dia meninggalkan selain daripada itu. Artinya doa-doa yang panjang, apa doa yang meleret, doa-doa yang melampau apa semua ni, yang orang kata apa berengke-rengke, meleret-leret ni, wa yada', dia tak baca. Ini sifat doa Nabi. Suka juga saya mengingatkan tuan-tuan dan diri saya, apabila kita sebut doa, dia adalah permintaan suatu orang hamba kepada Tuhan dia. Itu makna doa. Doa ni adalah permohonan. Kita nak minta satu hajat, keperluan kita, sama ada untuk memberikan kebaikan atau mengangkat keburukan. Doa ni dia ada dua. Satu, kita nak minta baik, ataupun yang kedua, kita nak tolak yang buruk. Maka apabila kita kata permintaan, orang yang nak minta kena faham apa yang dia nak minta. Itu adalah jus. Inti kepada doa ialah seseorang pemohon yang berdoa, dia faham, dia menghayati, dia menjiwai apa yang dia nak minta dekat Tuhan. Sebab itu sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca oleh orang yang nak benda tu. Sebaik-baik doa, siapa yang baca? Orang yang nak tu baca. Orang yang nak periksa tu baca, orang yang nak operation tu baca, orang yang nak kahwin tu baca, orang yang nak, dia yang baca.
kerana dia faham dan dia tahu apa yang dia nak minta. Sebab itu tuan-tuan, apabila mari kepada peringkat doa ni, Nabi dia tak pernah lah, kalau kita tengok, dia tak pernah buat majlis doa. Dia tak pernah doa-doa buat majlis doa, tak ada. Bila nak pergi perang dia buat apa? Dia salat, dia doa, tapi dia tak panggil sahabat buat ramai-ramai doa. Kita bila nak doa kena ada majlis, kena ada tekong, nak kena ada ketului, kata orang utara, sehingga orang bergantung harap. Kalau nak doa kena pergi cari siapalah, tok lebay manalah nak tolong baca. Apalah payah yang hang nak minta sangat tu. Dia kata saya baru beli rumah, saya nak minta supaya rumah ni berkat. Hang dan ahli keluarga hang baca, masuk dalam rumah, baca suratul Baqarah, salat 2 rakaat, doa, ya Allah ya Tuhanku, aku bersyukur di atas nikmat yang kau berikan ini, jadikan rumah ini baik untuk aku dan keluargaku, lindungilah apapun keburukan yang ada pada rumah ini, pada diriku dan keluargaku, kepada engkau sahaja aku berserah. Takkah payah sampai nak panggil Tok Lebay Longgak ni mai? Apabila orang-orang agama menjadikan doa ini begitu payah, ada protokol dia, ada istiadat dia, ada tata cara dia, sehingga orang rasa nak berdoa tak boleh baca sendiri, kena harap tekong ni mai baca. Dan tekong ni pun bukan nak mai baca saja. Dan saya juga pelik, orang lain yang nak pergi Mekah, orang lain yang doa, yang nak naik kapal terbang orang lain, orang yang tak naik pula lebih-lebih baca macam dia nak naik. Kita diperlih kena ubah budaya ni. Siapa yang berhajat pada benda tu, dialah doa. Sebab itu di sekolah-sekolah saya sebut, ibu bapa yang nak periksa SPM dan tengah duk periksa SPM, suruh anak dia mangkit doa salat tengah malam. Ibu bapa doa. Dan kita tak perlu nak majlis-majlis baca ramai-ramai apa semua. Tak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan yang seumpama dengan ni. Bahkan hajat lebih besar pada zaman Nabi. Nabi pergi berperang, tidak ada riwayat Nabi mengumpulkan para sahabat untuk mendirikan salat hajat perdana. Ada? Ada tak? Nabi kata malam ni Abu Bakar kumpulkan tentera. Kita ada qiyamul lail perdana, salat hajat perdana sempena perang Badar. Tak ada. Petunjuk yang lebih baik, cara yang terbaik ialah cara Nabi. Nabi salat, doa, mangkit tengah malam. Dia minta kepada Allah untuk diberikan kemenangan. Setiap manusia berdoa dengan kadar masing-masing. Tapi kita hari ni lebih buat ada apa ni buat majlis apa kata. Tak pi sekali cikgu kata apa pula, pi lah. Demikian juga majlis-majlis mati itu lebih pada nak makan, lebih kepada upacara, lebih kepada istiadat. Sebab itu kita doa-doa majlis ni tuan-tuan. Majlis doa ni biarlah di mana-mana buat, tapi kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada. Kita sebut minggu lepas kahwin, kenduri. Ada doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Pendek ya? Ini dia karang. Oi, sakan. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, satukanlah di antara dua mempelai ini seperti mana engkau mempersatukan Zulaikha dan Yusuf, seperti mana engkau mempersatukan di antara Ibrahim, Hajar dan Sarah. Ui, karang cantik. Seperti mana engkau menyatukan hati Khadijah dan Muhammad. Habis Nabi-Nabi jadi model dia. Tak ada dalam hadis. Nabi tak pernah baca doa tu. Nabi tak pernah berkata semoga Allah Ta'ala menyatukan engkau berdua seperti mana Allah menyatukan Zulaikha dan Yusuf. Nabi tak pernah baca lagu tu.
Dan tak ada riwayat Zulaikha menikah dengan Yusuf. Usuk lain saya tak tahu. Tapi kalau Yusuf bin Yaqub alaihimassalam, tidak ada riwayat mereka kahwin. Ini semua buah drama agama. Sebab itu kita alhamdulillah diperoleh bila kita sebut, kita tengok kad kahwin dah tak tulis lah. Dan kalau karang panjang berjela, doa ni sebutlah kan, Nabi ni kan. Ini satu melampau di dalam doa. Baik, kata para ulama, antaranya yang dimaksudkan dengan jawami'ud du'a ialah al-jami'ah li khairid dunya wal akhirah, wa hiya ma kana lafz qalilan wa ma'nahu kathira, kama fi qawlihi ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Yang dimaksudkan dengan doa yang ringkas ialah apa? Al-jami'ah, satu doa yang menghimpunkan, li khairid dunya wal akhirah. Dalam doa tu dia menghimpunkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sebab kadang-kadang bila kita doa ni, kita duk harap ke dunia ya kan. Ya Allah bagi kaya, ya Allah bagi sihat. Hak tu dunia. Tapi kadang-kadang dia jarang doa akhirat dia. Ya Allah, ya Tuhanku bagi panjang umur, ya Allah bagi sihat, ya Allah bagi kaya, ya Allah bagi murah rezeki, ya Allah bagi ramai anak, ya Allah bagi berjaya. Itu dunia. Dunia ni kita kena doa lah, tapi berapa ramai kita yang terlupa bahagian akhirat. Kata para syarah hadis ni, dia kata li khairid dunya wal akhirah. Doa yang ringkas dan padat itu dia menghimpunkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa hiya ma kana lafdhuhu qalilan wa ma'nahu kathira. Lafaz dia tu pendek, qalil, sikit, tapi ma'nahu kathira. Tapi dia punya konten dia, maksud dia banyak. Yang tu jawami'ud doa. Macam kita bercakap lah, kita pergi habaq kat kawan tu, macam kita cakap lah, Assalamualaikum, salam. Ada rumah tengah hari ni? Ada. Saya ingat nak pergi makan tengah hari rumah. Ringkas. Saya aku ingat nak pergi makan rumah, pergi tengah hari makan rumah, nak pergi lunch lah, nak pergi makan tengah hari rumah. Dia tak habaq lah. Ni saya aku pergi makan tengah hari rumah, hanya lupa letak nasi pula, goreng ikan sikit, buat sambal belacan, ulam, ayak hanya lupa tuang pula. Kita tak habaq tu. Jawami'ul kalim. Kita habaq makan tengah hari, dia faham lah. Dia tak akan goreng bihun lah. Pasal orang Perlis tak makan bihun tengah hari, orang makan nasi. Abang habaq apa? Abang ada pergi makan tengah hari, abang habaq kata suruh masak nasi, dia faham lah kan? Yang ni dia panggil contoh jawami', ringkas, tapi bila kita pergi siap 3 meja. Kan? Nampak? Taklah perlu tengok-tengok dia tak nasi, dia teluk lah, hantar abang luk, abang makan nasi lah. Kita orang boleh kita abang makan nasi, kita tak abang lah kata dengan lauk, tapi dia boleh faham. Artinya lafduhu qalilan wa ma'nahu kathira. Lafaznya sikit, maknanya banyak. Satu lagi dia bagi contoh. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana yang disebut di dalam firman Allah Azza wa Jal. Sebagai contoh doa ni lah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tengok, ya Allah, ni antara doa yang paling kerap dan paling banyak, the most doa yang paling Nabi baca doa ni. Tapi kita macam saya sebut semalam di Masjid Repuh, siapa yang ikut kelas kita di Masjid Repuh, kita dah sebut sikit. Manusia ni antara talbis iblis dia tak berapa nak rasa puas dengan doa Nabi. Tera kita habaq the
best selawat ni tuan-tuan, bukan ulama bersepakat, mana-mana mazhab pun sepakat, selawat yang terbaik Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. The best selawat. Selawat yang paling afdal ialah salawat yang diajar oleh Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi bila mai kepada masyarakat, dia rasa pendek, dia rasa ringkas, dia rasa benda tu tak kemah, dia rasa benda tu tak hebat, dia rasa benda tu mudah sangat. Nampak? Yang ni tipu daya syaitan. Jadi dia tak baca. Setiap tu tuan-tuan, ada orang dia duk amal, saya malas nak sebut lah, ada sebahagian orang duk amal salawat yang panjang, salawat badriyah, salawat nariyah, salawat ni. Apabila dia membaca salawat itu, dia akan mengabaikan salawat Ibrahimiyah. Tu saya sebut juga satu dua nama tu. Saya tahu sebahagian orang duk amal. Dan salawat tu yang saya sebut tadi ni tak sabit dalam mana-mana hadis. Dia pi celapak hak salawat yang tak ada dalam hadis, dia pi tinggal selawat yang ada dalam hadis. Pasal apa? Pasal dia rasa yang tu lagi power daripada selawat ni. Yang ni kita kena hati-hati. Baik. Wa mithlud du'a, dan dia sambung, dia kata apa lagi? Wa mithlud du'a bil afiyati fid dunya wal akhirah. Wa qala Ali al-Qari wa hiya allati tajma'u al-a'rad as-salihah aw tajma'u ath-thana' 'ala Allah Ta'ala wa adab al-mas'alah. Yang dikatakan doa yang Nabi suka, yang jawami'ud doa, yang menghimpunkan segala kebaikan dunia dan akhirat, kata Ali Al-Qari, Mulla Ali Qari, seorang ulama besar yang mensyarahkan banyak hadis, hadis-hadis ni. Ali Qari ni antara kitabnya yang terkenal Mirqatul Mafatih, syarah kepada Mishkatul Masabih, ni kitab besar syarah hadis ni. Ali Qari ni hebatlah. Dia kata wa hiya allati tajma'ul a'rad, yang dikatakan dengan doa yang menghimpunkan kebaikan dunia dan akhirat itu ialah dia menggabungkan, tajma', dia menghimpunkan doa-doa yang bermaksud baik, maknanya makna-makna dia baik, perkataan tu satu tapi makna dia banyak, makna dia baik, dan yang mengandungi pujian kepada Allah dan adab di dalam meminta. Nampak? So doa-doa yang baik ini, yang komplit, yang sempurna ni, makna dia baik, ada dalam tu pujian kepada Allah, dan adab dia meminta, adab seorang peminta kepada Tuhan yang diminta. Sekali saya bagi contoh, bagi contoh. Baik. Antara doa yang Nabi SAW baca juga, yang mengandungi kebaikan dunia dan akhirat, kalau kita boleh tengok apa dia, antaranya doa yang Nabi SAW baca pada waktu pagi dan baca pada waktu petang. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ini cantik, komplit, dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, aku meminta keselamatan, kebaikan kepada apa? Fid dunya wal akhirah. Ini tuan-tuan baca. Pasal itu orang beriman ni, pagi tadi saya sebut pada sebahagian muslimat yang ikut kelas kita, saya kata tuan-tuan, doa ni ialah permintaan kita kepada Tuhan. Satu orang yang senantiasa dia berdoa kepada Tuhan, dia menunjukkan kebergantungan dia kepada Tuhan. Dan satu orang yang apabila dia tak minta kepada Tuhan, itu ialah tanda kesombongan. Orang yang jarang doa, tanda dia sombong. Pasal itu Tuhan kata, siapa yang tak minta dekat aku,
Man lam yas'alillah, ni Nabi yang kata, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tak minta dekat Allah, Tuhan marah dekat dia. Sebab itu kita orang Islam. Tapi orang Islam ni kadang-kadang dia tak perasan kata dia doa. Pasal dia doa mesti dia nak kena macam-macam lah, panjang lah, rendang lah. Tapi sebenarnya doa ni, dalam salat dia doa, lepas salat dia doa, lagi nak balik dia doa. Kan? Kita Arab naik taksi Arab pergi makan restoran di Mekah. Kita kata dekat driver ni bukan boleh kira, tapi Arab ni baguslah, dia sentiasa menjadikan ukampan dia doa. Kita tahan kona kanan, yamin, ala tul yamin, pi terus kona kanan. Dia dengar perkataan kita kata ala tul yamin, kita kata hang terus petuang kona kanan. Dia kata apa? Ya Allah, jadikan kita daripada golongan kanan, ashabul yamin. Dia terus respon doa. Jadikan kita, maksudnya senantiasa kita dengan doa tu selalu. Berapa kali dalam sehari betul-betul kita minta kat Tuhan. Satu orang manusia kadang-kadang dia rasa dia boleh buat benda tu, dia tak memerlukan Tuhan di dalam urusan tu. Bismillah benda. Bukan kata doa, bismillah benda. Dia mungkin masuk satu kerja ke, buat satu kerja ke, jawab satu benda ke, dia rasa dia pandai, dia rasa dia hebat, bismillah benda. Lupa bismillah. Pasal apa? Pasal dia rasa benda ni kalau orang tak, bukan kata Tuhan, orang tak tolong pun dia boleh buat. Yang ni bahaya tuan-tuan. Pasal itu ahli sunnah ialah orang yang rajin doa. Kan? Doa yang Nabi ajar lah. Baik. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Ni lepas pada subuh kita baca sekali, lepas pada asar kita baca sekali. Cukup. Lepas tu kita minta apa lagi? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini. Ya Allah, bagikanlah kebaikan pada urusan agamaku. Pertama kita minta agama kita. Biar kita ditunjukkan jalan yang betul, amalan kita amal baik dalam agama ni. Kalau kita nak syarah panjang lah, tu yang kata ringkas tu. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini. Kita sebut agamaku. Agamaku tu masuk dalam tu ibadat kita kena dengan cara Nabi, selamat daripada syubhat, tak terjatuh di dalam perkara khurafat dan bid'ah. Dia masuklah. Memelihara kita daripada terjatuh di dalam syirik. Semua dia masuk dalam keselamatan agama. Lagi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya. Di dalam duniaku, kerjaan kita, rezeki kita, urusan kita, anak-anak kita apa semua mau baik. Ahli, keluarga aku, anak kita, isteri kita, Allah selamatkan mereka, Allah beri kebaikan. Apa lagi? Wa mali, dan harta benda aku. Cukup. Kita tak payah sebut ya Allah jaga tanah aku, jaga rumah sewa aku, jaga duit dalam bank, jangan bagi scammer ambil. Tak payah. Harta tu semua. Kan? Itu yang kata jawami'ud du'a. Baik. Ada satu hamba Allah, dia mai. Saya duduk makan di satu kedai, dia mai. Dia bagi tahu kata dia kena scam. Beratus ribu jugalah. Dia kata dia minta doa lah. Pertama, scam. Dia kena scam, duit dia kena tipu banyak ratus ribu. Tipu ni dia ada dua. Satu, tipu yang kita tak ada kuasa. Maknanya luar pada kawalan kita, kita cek-cek tengok duit kita cerah. Kita tak tahu apa dia tipu kita. Yang ni memang Allah nak uji lah. Duit semua Allah nak uji. Kan? Tapi yang ni duit hilang lah macam mana. Tentu orang curi duit dia, orang sedut duit dia. Satu lagi yang kita pergi bagi ke orang, lepas tu kita pergi duk kata orang scam. Polis tanya macam mana dia tu boleh scam, cik?
Dia kata, saya yang transfer pi. Masa transfer tu sedang tak? Sedang. Yang pi bagi kat dia pasal apa? Dia kata ada harta Soekarno, harta karun Soekarno nak masuk, nak turun mai. Jadi kita kena bayar duit nak bagi apa, nulah duit. Skema ni dia ayat sama ya. Kita kena bayar dulu satu amount nak buat urusan, lepas tu duit tu nanti turun mai. Hak yang duk kok bawa latih ni dengan harta Soekarno, bukan harta karun, harta Soekarno ya, celapak buh. Rupa-rupanya tuan-tuan, law ni ada satu trend pula. Siapa dia? Bila kita duk bersembang dengan orang kena scam ni, baru kita tahu. Poin dia satu ya. Semua nak mudah dan cepat. Sebab itu dalam agama ni yang duk kena lelong dengan orang ni, kena tipu dengan tok-tok lebay ni, geng mana? Bukan semualah, sebahagian hak yang berperwatakkan agama. Yang duk kena tipu ni yang jenis geng nak mudah dengan nak cepat. Dan tuan-tuan akan tengok seminggu dua lagi lah ni nak habis lah Rejab. Seminggu dua lagi tuan-tuan akan tengok, dan setengah-setengah masjid dah iklan dah. Setengah-setengah masjid dah iklan dah. Di luar daripada Perlis dah iklan dah. Kita masjid ni akan membuka tawaran besar-besaran. Sesiapa yang nak mengirim pahala kepada arwah, boleh beri nama. Berapa juzuk nak baca, kita akan baca dan kita akan buat tahlil beramai-ramai. Tuan-tuan boleh masukkan nama arwah dan tuan-tuan boleh bayar. Ini betul-betul jual agama. Ini betul-betul lelong agama. Edar satu masjid, tulis nama arwah pak, arwah mak 300, bain. Baca, hantar pahala. Cuma kita tak tahu sama ada dia ada dua. Satu, dia panggil yang boleh transfer hari ni, transfer hari ni juga dapat. Satu lagi yang IBG tu dia lambat sikit. Kita nak tanya hak pahala pak saya tu hak instant transfer ke IBG? Di Perlis ni nikmat. Tak ada perangai kelaku lagu ni di masjid-masjid kita. Cuma yang kita buka tawaran, siapa yang nak masuk buka puasa, siapa yang nak buat jamuan sahur, boleh bagi nama kat Tok Imam. Tak ada lagi dia buat kelaku. Siapa nak baca pahala, hantar pergi kat Tok Wan dia, buh 300, kita akan baca. Siapa yang buh 500, lebih sikit kita baca kat dia. Yang baca 300, kurang sikit lah. Tu dia punya lelong. Kalah Derayan Musangking. Dan yang marah kat kita ni, yang kata pecah belah, yang kata macam-macam ni, siapa dia? Puak yang duk buat lelong pahala ni bukan orang ramai. Yang marah, yang lawan, against kepada ajaran yang benar ni, puak yang mana? Yang memang duk buat kerja ni. Sedangkan dalam bulan puasa, siapa yang baca? Anak cucu dia baca, doa lah pada mak dia. Tak perlu nak bayar-bayar ni. Azan lu, sekejap saya sambung sikit tentang doa yang ringkas. Masuk kan? Ha? Masuk.
Baik. So kita tengok antara contoh doa yang melampau. Sekali lagi saya nak komen sikit tentang ada fenomena orang kata kita tak boleh, setiap kata-kata yang kita ucapkan ia adalah doa. Ni geng-geng motivasi. Hendaklah kita thinking positif, always thinking positif. Tengok anak kita naik atas kerusi, jangan sekali jatuh. Tak boleh cakap itu negatif, kita kena positif. Sebab kalau kita macam tu dia jadi doa. Kalau kita tak boleh, tuan-tuan, oh ni nak jadi motivasi sikit. Kita ni ada aura. Aura ni yang tuan-tuan duk pergi bayar 30-40 ribu duk. Kadang-kadang mengaji cerdik, jawatan besar, tapi masuk mai duk menyanyi, menari. Thinking positif, entah 3-4 ribu. Ceramah hak yang free tak mau main dengar, yang Quran hadis tak mau main dengar. Hak yang bayar 10 ribu pi duk menari, bergencok, positif nu. Luahkan. Menangis. Aura. Cas, aura. Apa? Ini semua memanglah cah aura, hang tiba duit apa? Tuan-tuan, saya tak katalah saya pandai. Tapi dengan hak lebih Tuhan bagi sikit ni, kalau nak buat bisnes, saya ingat berjuta boleh buat. Nak bagi orang tayak bukan bayar. Kan? Pagi pergi himpun dalam dewan. Pegang tangan, kita nak aura. Thinking positif. Apa yang kita fikirkan itu adalah doa. Lepas tu menyanyi, kau apa yang kau fikirkan, tayak sikit, entah 3,000, 4,000. Apa ni? Ada Nabi buat perangai lagu ni. Lepas tu saya kata, ini semua karut marut superstitious yang dibalut dengan agama. Menangis. Curik lagi. Luahkan. Kadang-kadang kita tengok video yang motivator tu punya syok di belakang lah. Kenalah. Bab-bab lebay pun tu je. Nak cas positif. Aura, color ni kan? Macam dulu ada apa KWK ke RTW ke apa ke saya tak tahu kan? Baik. Saya kena jawab sikit yang kata setiap perkataan, betul tak? Setiap perkataan yang kita ucap dia jadi doa. Setiap perkataan yang kita ucap, feeling kita doa, feeling kita, perasaan kita, thinking kita doa. Betul ke? Motivasi ni dia saja. Motivasi ni dia nak naikkan semangat, dia nak bagi orang syok, nak bagi orang sedih, touching sikit apa semua 3-4 jam. Di mana kata? Pasal tu semua seminar magnet tarik rezeki, memang tarik rezeki ya. Rezeki siapa? Rezeki dia. Dia tarik kat siapa? Tarik kat tuan-tuan. Tuan-tuan balik pergi tarik kat siapa? Tak ada tarik kat siapa. Kan? Baik, sambung. Anna Abdullah bin Mughaffal sami'a ibnahu yaqul, Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Faqal, ay bunay, salillah al-jannah وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud. Satu hari Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi, sami'a ibnahu, dia terdengar anak dia baca doa, Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyad. Ya Allah, ni doa anak dia Abdullah bin Mughaffal ni, dia dengar anak dia baca doa. Dia kata, ya Allah, aku meminta kepada engkau masukkan aku ke dalam syurga al-abyad,
yang mana al-qasr, aku meminta kepadamu al-qasr. Al-qasr ni palace, istana, qasr. Al-abyad, putih. An yaminil jannah, yang terletak di sebelah kanan syurga. Tu dia. Dalam sebahagian riwayat dia kata dia nak tingkap macam ni, dia nak pintu macam ni. Dia detail. Dia sebut dia nak warna putih, dia nak tingkap macam ni, pintu macam ni, duk tang ni, apa semua. Dia sebut detail satu-satu. Ayah dia dengar. Abdullah bin Mughaffal dengar. Dia kata, "Ai bunai, ai bunai, wahai anakku, bunai, salillah al-jannah." Ni apa yang duk merepek ni? Ya Allah, bagi istana kalau putih, dua belah kanan, pintu macam ni, tingkap macam ni, dia punya lantai macam ni. Dia sebut satu-satu. Ayah dia kata, salillah al-jannah wa ta'awwadh minan nar. Hang mintalah nak masuk syurga, hang mintalah berlindung dari neraka. Sudah, tak payah yang duk pi detail ni. Tak payah pergi duk sebut pintu kalau ni, material dia macam ni. Tak payah. Hang masuk dalam syurga tu sudah. Pasal apa yang hang nak pergi detail? Semua hak dalam syurga tu semua hang dapat. Kita tak payah, ya Allah berilah syurga, berilah bidadari dalamnya, berilah apa. Masuk semua dapat. Ayah dia kata apa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummah, akan muncul wujudnya satu kelompok manusia selepas daripada ini dalam umat aku, mereka yang melampau di dalam bersuci dan melampau di dalam berdoa. Dia tahang masuk dalam kategori melampau dalam doa tu. Nabi doa apa? Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, aku nak syurga. Aku nak redamu dan syurga. Cukup. Pasal itu doa-doa Nabi kalau tuan-tuan tengok pendek, ringkas. Sebab kita kata tadi, mudah-mudahan apa yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Apa dia lagi? Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Semua tuan-tuan mai, semua pendek. Hujan turun. Allahumma inni as'aluka sayyiban nafi'a. Ya Allah, turun hujan yang bermanfaat. Cukup. Tak payah, ya Allah turunkan hujan banyak sangat pun jangan, sikit sangat pun jangan, turun padan-padan, sedang-sedang cukup. Tak payah, Tuhan tahu banyak mana kadar dia. Sekali lagi tuan-tuan, kan, nak makan bismillah, cukup makan, kan. Bismillah, alhamdulillah, ya Allah malam ni rezeki kau bagi aku bersyukur, ada telur mata, ada nasi goreng, ada sotong sikit. Tak payah duk cerita. Ya Allah, aku bagi. Satu orang jamu kita makan, ada doa. Tengok doa Nabi simple. Satu orang panggil kita makan, dia jamu kita makan. Terima kasih ya. Allahumma at'im man at'amana. Simple. Ya Allah, kita doa balik kat kawan yang jamu kita makan. Allahumma at'im man at'amana. Ya Allah Tuhanku, kau bagilah makan pada siapa yang bagi kami makan. Simple. Kita tak payah kata, ya Allah dia bagi aku jenahak, kau balas baliklah kerapu ke apa ke. Tuhan tahulah. Dia jamu aku bihunsu, kau belanja lebih sikit pada bihunsu. Ada tongkoi ke apa ke. Tak payah, Tuhan tahu kadar. Sebab itu saya nak sebut ringkasnya, ajaran-ajaran falsafah yang kata setiap perkataan adalah doa tidak tepat. Sebab apa? Mudah ya, hujah dia mudah ya. Tuan-tuan ringkas ya. Saya duk terang kat tuan-tuan tadi adab doa. Satu orang dia nak berdoa, doa ibadat, dia kena ada niat. Ad-du'a huwal ibadah. Dalam riwayat Tirmizi, ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a, doa tu ibadat. Bila ibadat dia ada adab dia ada tata cara dia. Kita kena niat. Ya Allah, kita niat. Kalau semua jadi doa, apa guna Nabi ajak tata cara doa? Aku ingat hari ni
Aku nak pergi meniaga pasar malam, jual ikan ni aku tak tahu nak laku tak laku. Astagfirullah. Hang tu dia lah. Hang thinking negatif. Sebut benda tak elok. Hang tahu tu doa. Doa apa dia tengok kelab hujan. Dia duk ingat tak laku. Kita doa apa dia nak habaq lagu tu tak boleh kata apa. Semua jadi doa. Satu orang suami balik pergi habaq kat bini dia. Tu imam nikah satu lagi. Abang pun duk puasa macam nak duk. Jangan duk sebut abang doa tu. Doa apa dia cerita. Kalau doa macam ni, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah aku. Orang dia tu doa lah. Dia habaq. Abang yang duk sebut apa abang lah? Doa. Balik sengap. Lebih lelaki dia tak pernah cakap lah lepas tu sampai ke mati. Doa ialah permintaan yang disertakan dengan niat dan dia memaksudkan perkataan itu sebagai doa. Kerana ungkapan, percakapan ni ada banyak maksud, konotasi dia. Hang ni cakap pasal apa? Aku nak habaq kat hang. Bukan doa, aku nak habaq kat hang. Dia kata, hang tok kereta tang tu, sat lagi hilang orang curi. Hang tu dia, hang duk doa, lu bagi hilang, hang duk doa. Dia habaq. Bukan dia doa nak. Tu nampak, ini bahaya ni, falsafah, motivasi yang tak ada pahaman agama ni. Lagu tu tak boleh habaq apa? Bukan semua benda doa. Kita pergi kat kawan kita kata, sejuk kaki hang? Awak banyak aku duk tengok orang macam ni tak lama. Hang duk minta aku mati ke? Dah. Aku cuma tengok hang ni, aku seraya kalau hang nak istighfar, taubat apa, hang istighfar lah cepat. Itu ya kita habaq, bukan doa. Doa ni kita mesti maksudkan dia sebagai doa. Kita niatkan dia jadi doa. Kerana doa ada tata cara dia, ada adab dia. Adakah semua benda yang kita fikir positif tu dia akan jadi doa? Tak. Tak. Siapa yang fikir buruk, Tuhan akan, ni lagi bahaya. Siapa yang duk fikir negatif ni, Tuhan bagi jadi negatif. Ini sangka buruk kepada Allah. Siapa yang duk fikir negatif, aura negatif, aura negatif, nanti Tuhan bagi negatif. Ni betapa buruknya sangkaan kita kepada Tuhan. Kita sangka Tuhan akan, Nabi kata apa? Doa akan mustajab selagi mana kita tak minta benda yang tak elok. Jadi benda-benda yang tak elok dia tak jadi doa. Doa hanyalah permintaan yang baik. Doa ialah hajat yang baik dan Tuhan akan terima doa yang baik. Doa yang buruk Tuhan tak terima. Ya Allah ya Tuhanku, bagi depa bercerai, Tuhan tak makbul. Pasal tu yang tu buruk, yang tu jahat, yang tu maksiat. Ya Allah ya Tuhanku, tengok dia kaya sangat, bagi lingkup sikit. Itu doa buruk. Sebab itu kalau doa buruk Tuhan tak terima, semua yang negatif Tuhan tak layan. Tuhan hanya menerima doa yang mengandungi kebaikan dan benda-benda yang halal. Tuhan terima. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, selepas ni kita tak, bila kita dengar doa, kita tak tolong hang tolong doa, hang tolong doa, hang nak baca doa makan. Hang tengok aku tengok hang. Baca. Baca. Berat doa ni, jadi payah. Jadi susah doa macam nak bawa kapal terbang. Kan? Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal merahmati kita dan memberkati kita, dan saya mendoakan tuan-tuan semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan dijauhi daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.